Diganggu hantu di Lebuh Raya. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, cerita seram kali ini adalah saya dapat daripada Kelab Cerita Hantu Malaysia. Okey. Jadi, jom kita mulai cerita. Kisahnya bermula apabila sebuah kem tentera, kem tentera di Pantai Timur. Mereka hendak hantar dorang punya tentera untuk berkursus di Kuala Lumpur. So, mereka melalui satu jalan highway yang baru saja dibuka. Baru dibuka dan semestinya highway yang baru dibuka ini memang bekas hutan kan. Jadi sampai saja di KL, salah seorang tentera ni, dorang dua orang lah, satu truk tentera yang 3 tan, membawa tentera-tentera untuk berkursus di Kuala Lumpur. Ikutkan, mereka ingin stay di KL, esok baru mereka pulang ke kem semula. Namun mereka dapat panggilan daripada kem mereka di Pantai Timur untuk pulang malam itu juga, sebab truk yang mereka gunakan digunah pada keesokan harinya lagi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya, dua tentera pemandu truk ni terpaksa juga pulang pada malam tersebut. Jadi sekitar 11:30 malam, kedua-dua tentera itu pun pergilah balik semula ke kem mereka di Pantai Timur. Jadi sekali lagi mereka melalui jalan highway yang baru saja dibuka itulah. Sebab kalau jalan highway ni, kata orang, lebih cepat sampailah. Jadi sampai mereka di satu R&R, mereka rehat sekejap. Dan R&R tu boleh dikatakan belum ramai orang lagi lah. Dan memang sangat sunyi, lagi-lagi pada waktu malam. Dan ketika mereka selesai sudah buat kerja mereka, hajat mereka di R&R tu, mereka pun teruskan semula perjalanan. Namun salah seorang tentera tu, dia bertanyakan kepada rakan dia. Dia cakap, masa kita masuk tandas tadi, ada kau nampak orang kah? Dia cakap. Jadi si kawan ni pun cakap lah, mana ada, kita ada orang je, dia cakap kan. Dan tiba-tiba muka si kawan ni berubah. Dia cakap, jom kita jalan cepat. Cepat-cepat, segera kita, jangan nak lambat. Jadi kawan yang memandu ni heran lah. Kau cakap betul-betul apa yang kau nampak? Tiadalah, dia cakap. Kita cepatkan perjalanan lah, ya. Jom jalan. Jadi mereka pun teruskan perjalanan. Dan melalui Lebuh Raya tersebut, mereka melalui satu kawasan hutan, ya, kiri kanan memang hutan dan sunyi. Dan hinggalah mereka nampak satu tasik, tasik yang sangat besar di tepi jalan tersebut. Dan bila mereka melalui laluan tasik tersebut, tiba-tiba mereka nampak satu motorsikal dari belakang. Nampak dari cermin tu lah, motorsikal jenis Honda Sport, ya. Tiba-tiba laju memotong. Jadi si kawan yang memandu ni pun tegur lah. Apa? Dia cakap, gila punya laju motor Honda tu. Bos nampak kah? Tapi kawan dia tu buat tidak nampak. Dia cakap, jangan tegur, kita teruskan jalan. Dia cakap, apa hal pula kan? Si kawan ni dia cakap kan, dilarang tegur pula. Jadi dia tidak hirau lah. Dia jalan lagi terus. Jalan. Mereka ternampak lagi tasik yang sama. Dia pelik. Banyak juga tasik di Lebuh Raya ni kan. Tapi dia tengok macam tasik yang sama juga. Ya, macam dia nampak tasik yang sama yang sebelum dia nampak tadi. Tapi dia berfikiran mungkin tasik itu adalah ada tasik-tasik yang lain lah. Dan bila melalui tasik itu saja, tiba-tiba motorsikal Honda tu sekali lagi memotong. Dia cakap, ada lagi motor tu. Belum sempat dia cakap ada motor tu, rakan yang sudah tepuk, jangan tegur, teruskan perjalanan. Jadi si rakan ni pun, kawan-kawan ni pun teruskan perjalanan. Dan dia sudah mulai rasa tidak sedap hati dan mula rasa berdebar. Dia cakap, macam ada sesuatu yang tidak betul. Jadi dia tidak peduli, dia teruskan perjalanan. Dan kali ini guys, kali ketiga mereka jumpa tasik
yang sama. Dan di situ dia sudah rasa sangsi kerana kenapa dia terjumpa tasik yang sama. Dan dia kejutkan kawan dia, ini bukan tasik tadi kah? Kawan dia cakap, jangan tegur, kau terus jalan saja. Dia cakap, oh dia sudah tahu, patutlah rakannya cakap jangan tegur. Rupa-rupanya mereka sudah memang diganggu. Dan seperti biasa, bila mereka melalui tasik tersebut, motor Honda yang dari belakang laju, dan motor Honda yang sama yang dia lihat dari yang pertama lagi tiba-tiba memotong. Dan kali ini dia memberanikan diri untuk tengok motor tersebut. Guys, bila dia tengok motor tersebut, tayar dia tidak ada, yang ada spot rim motor tu saja, tapi bergerak di highway. Dan bila dia nampak helmet pemandu motor tu sudah dalam keadaan buruk, ya, dan muka orang yang tidak memandu tu tidak nampak, di situ dia tahu yang memandu motor tu bukan manusia. Pandang depan dia cakap, astagfirullahalazim, apa kita nampak ni bos? Jangan tegur. Yang rakan dia ni teruskan baca doa dan beristighfar. Dan selepas saja motor tu memotong, tiba-tiba dorang punya lori mati-mati. Allahu Akbar, kenapa pula motor ni kita punya lori ni mati? Dan tidak lama kemudian lori mereka tersadai di tepi jalan. Dan memang tidak ada kelihatan kereta-kereta lain, hanya kereta mereka saja. Dan si rakan yang memandu ni pun pergi ceklah lori tersebut. Dia cek, pastikan tidak ada apa-apa kerosakan. Dia cek takut minyak tidak naik kah, dan cek apa-apa bateri, semua okey. Tidak ada apa-apa. Tapi rakan yang seorang lagi tengah asyik baca doa dan beristighfar banyak-banyak. Dan ketika dia turun cek lori tu, tiba-tiba guys, dia terdengar suara orang menangis di tepi hutan, kiri kanan hutan. Tapi dia dengar suara orang menangis. Bulu roma sudah dikembang, cakap, oh siapa lah pula menangis ni. Dan bila dia tengok betul-betul di kawasan hutan tu, tiba-tiba timbul satu kelibat seperti perempuan rambut panjang sedang menuju ke tempat dia. Oh guys, apa lagi, dia tidak buang masa, dia naik dan cuba onkan dia punya lori. Bila dia on, syukur hidup, ya, hidup, dan terus dia masuk gear, jalan. Dan beritahu, bos, aku nampak bos, ada orang benda yang macam pontianak mengikut kita. Dia punya rakan tidak peduli, dia hanya teruskan baca doa. Dan mereka lalu teruskan perjalanan. Dan guys, hari sudah siang dan hari sudah terang. Dan bila sudah terang, dia nampak lagi tasik yang sama mereka lalu. Dan dia terkejut, itu adalah kali keempat mereka lalu tasik yang sama. Dan selepas itu barulah mereka dapat melepasi jalan tersebut dan sampai ke destinasi. Dan mereka lewat sampai ke destinasi dan dimarah oleh bos mereka. Dan mereka sukar untuk ceritakan kepada bos mereka dengan apa yang berlaku, kerana bos mereka tidak dapat terima alasan hantu mereka lewat ke tempat camp mereka. Jadi mau tidak mau mereka didenda dan terpaksa menghadap apa yang mereka telah lalui. Dan itu adalah satu pengalaman buruk kepada dua orang tentera, pemandu lori tentera. Jadi guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. Apa-apapun, sebelum memulakan perjalanan, kita mesti baca doa. InsyaAllah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.